Seterusnya, majlis mempersilakan Yang Berusaha Dr. Wan Zainira binti Wan Zain, Pakar Bedah Am Jabatan Serjeri Jabatan Pusat Pengajian Sains Perubatan selaku penyelaras klinikal unit Bestari untuk sesi pembentangan kad selak. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pengerusi majlis. Dan saya ucapkan terima kasih pada Dr. Johara kerana telah memberikan overview mengenai perjalanan program kita hari ini ya. Jadi tugas saya hari ini, sebelum itu saya nak dengar, nak tahu okey ke suara saya? Jelas ke? Jelas, Miss Wan? Okey. Okey, so tugas saya hari ini untuk memperkenalkan flip card kita. Kalau dalam perbentangan ni, flip card ni dalam bentuk slides ataupun presentation, sebenarnya dia macam flip card lah yang boleh di flip-flipkan. Okey. Jadi flip card ni akan menjadi kita punya tools tools untuk trainer kita menerangkan kepada pesakit-pesakit. Ya, jadi kenapa kita guna flip card ni, dia supaya bahasa kita semua jadi standard. Cara kita terangkan kepada pesakit semua jadi standard sebab kita menjadikan rujukan flip card ini sebagai kita punya alat untuk menyampaikan informasi kepada pesakit. Jadi cuma flip card ni kita belum finalize lagi. Nanti lepas kita finalize, insyaAllah kita akan edarkan kepada rakan-rakan trainer semua ya. Jadi tajuk awal yang dalam flip card pertama ni adalah jom sayangi dan menjaga payudara anda. Okey Kak Su? Okey. So untuk yang seterusnya adalah pengenalan kepada Bestari. Okey, mungkin ramai yang masih tak kenal Bestari. Bestari adalah unit, kalau dahulu dikenali sebagai Pusat Sumber Payudara, jadi kita dah tukar nama kepada Bestari pada tahun 2010. Okey, jadi ada kita terang dekat situ, ada kita cakap Bestari adalah sebagai pusat setempat ataupun one stop center. Apa maksud one stop center? Maksud dia adalah dekat situ berkumpul kepakaran. Kita ada multidisciplinary, kita ada doktor pakar bedah, kita ada doktor pakar radiologi, kita ada doktor pakar patologi. Anytime bila-bila masa pesakit datang, kita boleh rujuk kepada pakar-pakar ini. Dan kita juga ada servis walk-in. Pesakit boleh datang tanpa temu janji. Selalunya kalau ada pesakit yang ada masalah payudara, dia orang terpaksa melalui beberapa peringkat pergi jumpa doktor GP dulu kan. Doktor klinik dulu, lepas tu doktor klinik buat rujukan kepada USM, mungkin pergi dekat klinik biasa dulu, lepas tu baru pergi dekat dirujuk kepada doktor pakar bedah. Jadi 3 tempat ni dia jadi satu tempat saja. Pesakit yang ada masalah boleh walk in terus tanpa melalui 3 peringkat ataupun lebih peringkat untuk sampai kepada perkhidmatan kita. Okay, next Kak Su. Okey, jadi ini adalah visi dan misi kita untuk menjadikan pusat sehenti. Alhamdulillah setakat ini kita dah berjaya menjadi pusat sehenti dan kita punya servis adalah kita panggil laku keras. Laku keras. Kadang-kadang kita punya walk-in servis, pesakit datang tanpa temu janji tu sama ramai dengan pesakit yang datang ada temu janji. Laku keras kita panggil kan. Jadi kalau ikut visi dan misi ni, alhamdulillah lah, kalau kira sudah berjaya dan mungkin akan ditambah baik insya-Allah. Okey, next Kak Su. Okey, ini adalah struktur payudara. Kadang-kadang pesakit akan tanya kita macam mana asalnya mendapat kanser. Jadi kita kena faham sikit mengenai struktur payudara pada wanita ya. Kita terdapat
tisu-tisu seperti sel-sel lobul. Kita ada lobul dengan kelenjar, dan di dalam lobul dan kelenjar ni adalah sel-sel yang boleh menghasilkan susu. Sel lobul adalah sel yang boleh menghasilkan susu, dan sel kelenjar adalah yang menyalurkan susu kepada puting. Jadi sistem dan juga selain daripada sistem ini, terdapat juga tisu lelemak yang menyokong struktur sel-sel kelenjar ini. Okey. Tak sebagai okey. Jadi kita nak promote kepada wanita-wanita di luar sana untuk melakukan pemeriksaan sendiri payudara. Jangan tunggu bila dah ada biji kan, dah besar baru sedar. Kita tak nak yang macam tu. Kita nak diorang sentiasa peka kepada payudara masing-masing. Okey, jadi boleh dilakukan dalam dua cara. Satu adalah dengan pemerhatian, yang kedua dengan sentuh dan picit. Okey, jadi bila kita, kalau pesakit tanya bila kita nak buat ni pemeriksaan payudara sendiri ni, atau dalam bahasa Inggeris is BSE, breast self examination, bila nak buat? Okey, kita biasanya nasihatkan 2 minggu sebelum atau 2 minggu selepas haid. Sebab kalau dekat-dekat sangat dengan haid, selalunya breast kita akan jadi engorge, akan jadi rasa berketul-ketul sikit. So kita jauhkan sikit daripada waktu haid. Jadi apa yang perlu dibuat adalah semasa untuk pemerhatian tu, kita cadangkan pesakit berdiri di depan cermin dan perhatikan kedua-dua belah payudara, dan pastikan saiz payudara itu sama. Kalau lain pun, kalau beza sikit pun tak apalah, biasa kan. Kadang-kadang kanan lebih besar sikit daripada kiri kan. Tapi kalau kita selalu tengok payudara masing-masing, kita akan dapat pastikan, kita dapat detect kalau ada perubahan. Sebab tu dia kena sentiasa perhatikan dan secara berkala. Okey, saiz payudara dan lihat juga pada puting ada perubahan atau tidak. Di samping itu, lihat pada kulit, bentuk dan warna payudara. Kadang-kadang warna pun berubah, menjadi lebih merah ke, ataupun struktur kulit berubah. Nanti ada gambar yang akan ditunjukkan sebagai contoh. Okey. Lepas tu satu lagi selain daripada pemerhatian, kita akan mengajar juga pesakit ataupun wanita untuk menyentuh dan merasa payudara masing-masing. Ini dilakukan dalam keadaan baring, baring, dan caranya adalah memeriksa payudara dan bawah ketiak menggunakan 4 jari dalam gerakan pusingan, mulai daripada tengah ke seluruh payudara, supaya tiada tempat ataupun area payudara yang tertinggal daripada sentuhan tu. Kita cakap secara sistematik lah. Okey. Dan jika terdapat perhatikan jika terdapat ketulan ataupun apa-apa perubahan, sakit ke kan, dan periksa payudara puting untuk sebarang cecair atau darah dengan cara memicit puting. Yang ni selalu orang lupa okey. Kenapa kita nasihatkan untuk periksa ketiak juga? Sebab ketiak pun boleh ada ketulan. Sebab nanti ada diagram lepas ni kita tunjuk ya. Okey. Next, okey. Apakah tanda-tanda kanser payudara? Okey. Satu adalah saiz payudara yang tidak sama. Kalau kita tengok dalam gambar tu, payudara kanan lebih besar daripada payudara kiri. Nampak ya? Okey. Kulit berbintik-bintik seperti kulit buah oren. Nampak kulit dia? Kalau tengok yang belah kiri smooth saja, belah kanan tu nampak macam berkerutu. Kenapa jadi macam tu? Kerana bila kanser ni dia saya selalu bagi tahu pesakit, kanser ni dia jahat. Dia bukan duduk diam-diam tau. Dia selalu
akan merebak, merebak dan ini bila berlaku kita panggil sekatan kepada salur limfatik kulit. Salur limfatik kulit telah terlibat kat sini menyebabkan ada sekatan. Dan itu yang menyebabkan kulit menjadi berkerutu. Okey. Okey. Ketulan di payudara dan di bawah ketiak. Okey. Yang ni yang biasa datang, pesakit datanglah. Ketulan di payudara. Ketiga adalah kulit mengeras dan terdapat lekukan atau tekstur kulit tertarik ke dalam. Ni bila kanser ada kat situ, dia akan menyebabkan perebakan setempat. Jadi bila tu dia akan tarik kulit ke dalam. Ini adalah salah satu tanda-tanda kanser payudara. Puting tertarik ke dalam agak lazim juga ya, pesakit datang dengan puting tertarik ke dalam. Jadi kita kena tanya pesakit, puting ni dah lama ke macam ni ataupun baru? Kalau yang baru berlaku, itu kena beri perhatian. Okay. Ataupun puting keluar cecai atau darah. Cecai ni boleh dalam color, kita kata color jernih, hijau ataupun merah macam darah ya. Yang kebanyakan kanser adalah yang berwarna macam kemerahan macam darah tu lah. Okey. Okey, dan warna kulit berubah ya. Kalau dalam gambar ni nampak warna kemerahan. Okey. Next Kak Su. Okey. Jika saya mengalami sebarang perubahan pada payudara, adakah saya menghidapi kanser? Jawapan yang patut diberikan, ada kemungkinan ia adalah kanser. Maka anda perlu mendapat pemeriksaan dengan segera. Okey. Jangan, sebab kita ada juga pesakit yang pergi mendapatkan nasihat kan. Jadi ada yang memberi nasihat, cakap kalau tak sakit mungkin bukan kanser. Itu adalah agak tak betul lah, sebab kanser ni memang dia tak sakit. Dia memang tak sakit sampai dia dah pecah dan menyebabkan kulit kena kulit atau terlalu besar, barulah kanser tu menyebabkan kesakitan kepada pesakit. Jadi jika mengalami perubahan, kita harus mengambil berat atau serius masalah ini. Okey? Takat ni boleh faham ya? Atau laju sangat ke? Okey, terima kasih. Nampak thumbs up tu? Okey. Alright. Jadi, apakah ketulan-ketulan yang bukan kanser yang boleh berada, yang boleh dikesan di payudara? Sista ataupun sis, dia macam ada, kalau kita panggil dengan cara mudah, dia ketulan yang berisi air. Okey. Fibroadenoma ataupun ketulan daging, kita panggil fibrous, okey, ataupun fibrosista, dia adik-beradik dengan fibroadenoma. Okey, ketulan susu, sista susu, kadang-kadang susu ni dia tersekat saluran, terutamanya yang pernah menyusu, kita panggil sista susu. Ataupun phylloides. Phylloides adalah salah satu ketumbuhan payudara juga, yang dia boleh mimik macam nak sama dengan kanser ya. Kebanyakan adalah bukan bara, tapi ada juga yang kita panggil percentage yang rendah yang boleh bertukar menjadi bara, phylloides. Bisul adalah kerana kuman ya. Kalau kadang-kadang bisul ni boleh menjadi besar, kita panggil abscess, kita panggil collection of nanah, jadi nanah yang terpaksa juga kita buat operation untuk keluarkan dia. Dan barah lah ketulan yang boleh dikesan di payudara. Okey. Mari kita kenali musuh nombor 1 wanita di Malaysia, dan bukan saja di Malaysia tetapi juga di seluruh dunia ya. Okey. So kanser payudara, apakah itu kanser? Macam mana berlakunya kanser? Kanser tu awalnya berasal daripada sel. Sel-sel yang berkembang
yang mengalami pembahagian yang tak dapat dikontrol, tak dapat dikawal. Kalau biasa dalam badan kita sel-sel ni Allah dah jadikan ada controller dia. Control dia cakap okey stop, berhenti dah. Cukup dah. Tapi sel-sel kanser ni dia controller dia ada defect sikit, ada berlaku masalah sikit, tak ada yang kontrol, menyebabkan dia berkembang. Jadi kadar pembahagian yang berterusan, itu yang dia menjadi ketulan dan menjadi kanser. Okey, jadi kanser payudara ni boleh terjadi di mana-mana bahagian payudara yang saya tunjukkan tadi kan? Yang saya tunjukkan tadi kanser-kanser ni. Boleh jadi dekat lobus ataupun sel penghasilan susu, ataupun juga berlaku di kelenjar dan tisu lemak. Tapi yang paling lazim adalah di kita panggil di salur kelenjar dan salur lobus. Okey. Siapa yang berisiko menghadapi kanser payudara? Peningkatan usia. Biasanya kalau kita tengok graf, nanti ada graf di bawah, di flip yang hujung-hujung nanti ada graf. Kita akan tunjuk peningkatan usia selalunya the peak untuk kanser payudara adalah dalam 50 hingga 60-an. Tapi sekarang ni trend dia agak berubah sikit. Kita dapati ramai juga kanser payudara di kalangan wanita-wanita muda, 20 hingga 30 tahun. Tapi yang tu kita belum dapat statistik lagi. Yang kita ada statistik sekarang daripada cancer registry adalah 50 hingga 60. Sejarah diri sendiri pernah menghidapi kanser. Jadi bila seorang pesakit pernah menjadi pesakit kanser payudara, dia membawa risiko ataupun kita panggil risk lah, seumur hidup. Seumur hidup dia ada risiko untuk mendapat kanser payudara sebelah lagi ke ataupun di tempat yang sama. Okey. Dan sejarah keluarga pernah menghidapi kanser payudara. Okey, sebab kita tahu kan kanser payudara ni dia biasanya adalah disebabkan faktor-faktor genetik. Faktor-faktor genetik ni lah yang menyebabkan controller tadi tak berfungsi dengan sepatutnya, ya. Okey, sejarah keluarga pernah menghidapi kanser pangkal rahim. Ini kita dapati juga ada kaitan dengan kanser payudara. Jadi, semasa kita mengambil history ataupun riwayat pesakit, amat penting untuk kita tanya semua-semua risiko ini, ya. Okey. Pernah mengalami atipia sel tisu payudara berdasarkan biopsi. Contohnya kalau kita ambil biopsi untuk ketulan, kan biopsi tu adalah kita sedut ambil tisu biopsi, keluar the result dia, keputusan menyatakan atipia. Atipia ni dia antara dua dah, 50-50, 50%. Nak cakap betul-betul normal pun tidak, nak cakap kanser pun tidak. Dia di tengah-tengah. Tu maksud dia atipia. Jadi kalau ada pesakit yang mempunyai sejarah macam ni, dia ada risiko untuk menghidapi kanser payudara dan kita akan monitor, akan buat susulan dengan lebih rapat, ya. Pembawa mutasi genetik berkawan dan berkatu. Berkawan berkatu ni kalau kita cakap mesti kita teringat pada Angelina Jolie, kan. Okey. Jadi di Malaysia kita ada kita panggil pemeriksaan untuk berkawan berkatu, tapi tidak menyeluruh lah, ya. Jadi macam mana kita nak tahu pesakit tergolong dalam mempunyai mutasi genetik ni? Selalunya pesakit ni mempunyai sejarah keluarga kanser yang sangat-sangat kuat, strong family history kita panggil. Ada kalau kanser payudara, kakak kena kanser payudara, mak kena kanser payudara, mak saudara kena kanser payudara. Kan? Salah satu. Strong family history. Yang kedua, mendapat kanser payudara dalam umur yang muda. Contoh,
Kalau kakak dia dapat umur 30-an juga, mak dia dapat kanser payudara umur 40. Itu kita akan dapat suspicion lah pesakit mempunyai mutasi genetik berkawan dan berkatu. Kenapa berkawan dan berkatu ini sangat penting? Kerana dia mempunyai chance untuk mendapat kanser payudara yang sangat tinggi. 50 hingga 80%, ya. Itu yang menyebabkan risiko yang sangat tinggi untuk mendapat kanser payudara yang kita perlu ambil perhatian. Okey, seterusnya siapakah yang mempunyai risiko menghidapi kanser payudara adalah tidak pernah melahirkan anak atau melahirkan anak pertama selepas usia 30 tahun. Yang seterusnya yang di bawah-bawah ni adalah dalam kategori exposure kepada hormon estrogen. Hormon estrogen ni adalah hormon wanita. Tapi dia juga adalah penggalak kepada pertubuhan kanser. Jika ada ketulan yang kanser, dia ni macam makanan kepada kanser. Macam itulah secara pemahaman yang general kan. Jadi siapa-siapa yang terdedah kepada estrogen yang lama, contoh tidak pernah melahirkan anak, ya, maknanya dia estrogen tu sentiasa ada. Kalau masa kita pregnant, kita mengandung, selalunya kita akan kurang estrogen dan lagi tinggi progesteron. Jadi dan semasa menyusukan anak, kita punya level tu kurang sikit, yang menyebabkan exposure pada estrogen tu adalah kurang berbanding dengan orang yang tidak pernah melahirkan anak. Okey. Dan lambat melahirkan anak pertama. Jadi exposure dia punya estrogen tu sentiasa tinggi dalam badan dia. Ini adalah risiko juga untuk pesakit menghadapi kanser. Dan tidak menyusukan anak, ya. Menyusukan anak ni kita dijadikan Allah jadikan sebagai protektif untuk kanser payudara. Tapi ini bukan tidak semestinya lah. Bukan cakap, anak saya ramai 6 orang. Saya menyusukan semua anak. Kenapa saya dapat kanser payudara? Ada juga. Ya, ada juga yang dapat. Sebab risiko ni kita panggil macam-macam. Berbagai risiko. Bukan satu saja. Untuk seorang pesakit mendapat kanser payudara, dia mempunyai berbagai risiko yang boleh menyebabkan dia mendapat kanser. Haid pertama pada usia kurang pada 12 tahun, maknanya dia dah ada peningkatan estrogen sangat awal. Biasa lazim haid pertama adalah umur 12 tahun, tapi kalau pesakit itu mendapat haid kurang daripada 12 tahun, umur 9 tahun dah dapat haid, dia adalah tergolong dalam golongan yang mempunyai risiko. Teruskan. Boleh ya setakat ni penerangan saya? Faham? Kalau ada yang tak faham, boleh note the question, soalan-soalan yang tak faham. Nanti akhir pada sesi kita boleh tolong jawab, ya. Menopause, putus haid pada usia lebih pada 55 tahun. Kalau ikut lazim, kalau ikut graf, kita punya di Malaysia umur putus haid adalah dia punya mean adalah 51 tahun. Jadi kalau umur 55 tahun tu dah kira dah end lah, dah hujung dah. Jadi kalau maknanya kalau umur 55 tahun, 56 tahun kan dah terlebih dah, dia punya exposure untuk estrogen tadi lagi lama daripada orang lain dah kan. Itulah secara umumnya. Pengambilan pil perancang, of course, pengambilan pil perancang tu sendiri mempunyai hormon estrogen, dan juga HRT, hormon terapi hormon gantian.
Ni samalah dengan P perancang ya. Terapi hormon gantian ni selalunya kita berikan untuk pesakit yang sudah menopause yang mempunyai simptom post-menopause. Symptoms menopause kadang-kadang lepas menopause pesakit rasa panas. Kita tak boleh tahan rasa panas. Dia dia ada kadang-kadang ada psikologi punya masalah kan. Jadi pesakit-pesakit ini terpaksa diberikan terapi hormon gantian untuk mengurangkan simptom-simptom putus haid. Jadi untuk pesakit yang mengambil pil perancang dan hormon gantian ni, dia ada risiko untuk menghadapi kanser payudara berbanding dengan pesakit yang biasa, yang tidak mengambil apa-apa hormon. Okey, obesiti. Obesiti jika jisim badan lebih daripada 27.5. Ini adalah kita ambil yang Malaysia punya. 27.5. Okey. Kalau tengok dalam Google selalunya dia tulis 30. Yang tu selalunya untuk Mak Saleh Mak Saleh 30. Kita ambil 27.5 sahaja. Okay, jika obesiti ni, kenapa obesiti ni boleh menyebabkan kanser payudara? Sama juga sebab estrogen. Sebab kita punya lemak dalam badan kita ni, dia boleh ditukarkan oleh hati menjadi estrogen. Okay. Ni cerita-cerita pasal estrogen. Okay, merokok. Of course lah, merokok dia banyak kaitan dengan dia ada banyak toksin, oksidan yang boleh menyebabkan kanser. Tak kira kanser payudara, kanser-kanser lain pun juga. Minum alkohol, terdedah kepada radiasi berlebihan. Kadang-kadang pesakit kita ada juga yang tidak bernasib baik, yang mempunyai kanser lain yang memerlukan radiasi. Jadi dia juga terdedah untuk mendapat kanser payudara disebabkan radiasi. Okey, gaya hidup yang tidak sihat. Kita tahu kan makanan-makanan kita sekarang banyak pengawet, banyak makanan-makanan berproses ni banyak bahan-bahan pengawet dan bahan-bahan yang tidak natural kan, yang mempunyai oksidan-oksidan yang tinggi yang boleh menyebabkan kanser. Okey, dan yang tidak bersenam tu dia relate lah dengan menjadi obesiti kan. Okey, dan seterusnya kita tengok jenis-jenis kanser payudara seperti yang saya tunjukkan dalam infografik yang tadi. Kita ada lobus dan ductus. Nanti yang ni pun kami kena betulkan lagi, betulkan dari segi bahasa lah. Lobus tu yang lobe tadi untuk penghasilan susu, dan ductus adalah kelenjar Jadi in situ dan invasif. Selalu kita dengar in situ dan invasif. In situ tu maksudnya kanser tu masih berada di dalam kantung kelenjar tu. Dia tidak menyeberangi sel membran lagi. Okey, tak keluar lagi. Masih dalam sel tu, sel kantung tu lagi. Okey. Invasif pula. Invasif ni dia dah keluar. Kalau tengok gambar dekat bawah tu kan, dia dah keluar daripada sel membran tu. Okey, ini adalah invasif. Itulah beza in situ dan invasif. In situ ni kalau kita kira adalah yang paling awal sekali. Kanser yang paling awal sekali. Maknanya dia tak keluar lagi daripada sel membran. Okey. Boleh? Okey. Jadi macam mana sel-sel kanser merebak? Okey. Pertama, dia boleh, macam saya cakap tadi, kanser ni jahat. Dia tak boleh duduk diam-diam. Okey, dia akan bergerak. Akan bergerak, sama ada dia akan infiltrate ataupun merebak di kawasan setempat. Kawasan setempat dia dekat otot-otot tempat dia duduk tu. Seluruh payudara tu kan kita ada lemak semua tu kan. Semua dia pergi makan kat situ. Dan juga kulit kat depan tadi. Macam gambar yang saya tunjuk tadi kan. Dia akan jadi berkerut.
berkerutu. Okey. Dan juga dia boleh merebak sebab dia banyak salur-salur yang daripada breast, daripada payudara tu keluar dan masuk ke dalam, kan? Kalau ni dia boleh pergi ke kelenjar limfa, melalui kelenjar limfa dan juga melalui saluran darah. Okey. Jadi kelenjar limfa ni 75% dia akan parking dekat ketiak. 75% akan parking dekat ketiak. Jadi sebab itulah bila kanser payudara ni ada ketulan di payudara, kadang-kadang ada juga ketulan di ketiak. Pesakit pun kadang-kadang perasan ni ketulan dekat ketiak. Baru dia rasa risau sebab ada 2 ketulan sekarang ni, satu di payudara, satu di ketiak. Okey, ini adalah salah satu kita panggil alarming sign. Jadi kita panggil pemeriksaan kita ni, kita sangat-sangat menuju ke arah kanser yang perlu diambil perhatian segera. Okey. Jadi, jika dia merebak melalui salur darah, dia akan pergi ke distant organ, ke tempat-tempat organ-organ yang jauh. Kita panggil distant metastasis. Okey? Boleh? Teruskan. Okey, ke mana dia boleh pergi kalau ikut ke merata-rata tempat lah di seluruh badan kita. Jadi, yang biasa, yang selalu kanser payudara merebak, distant metastasis yang saya bagi tahu tadi adalah kepada paru-paru. Paru-paru. Kalau saudari-saudari trainer tengok tu, X-ray kan, kita letak X-ray kat situ kan. Kalau belah kanan tu nampak paru-paru hitam kan? Nampak ya, hitam. Belah kiri nampak putih, betul? Kan? Yang kanan tu hitam tu memang kalau udara memang X-ray nampak hitam. Ya? Maknanya paru-paru dalam yang kanan tu ada udara, normal. Tapi yang putih tu yang tak normal ya. Yang putih tu sebab penuh dengan air. Bila jadi macam ni, bayangkanlah bila sebelah paru-paru sudah dipenuhi oleh air, menyebabkan pesakit tak boleh bernafas. Sesak nafas, pesakit pun tak boleh nak baring, kena duduk saja. Tidur pun sambil duduk ya. Okey, jadi ini adalah simptom dia. Jika dia kanser payudara ni merebak ke hati, pesakit akan menjadi kuning sebab hati ni dia proses toksin semua kan. Jadi bila dia berkumpul, dia akan rosak, dia akan menjadi kuning dan menyebabkan pengumpulan air di dalam perut. Jadi perut pasien pesakit akan penuh dengan air, sama dengan paru-paru penuh dengan air juga di dalam perut. Sakit mengalami kebuncitan perut. Jadi selalu pesakit cakap, oh ni buatan orang lah ni, kan? Buncit perut kan? Tapi bukan sebenarnya. Sebenarnya sebab kegagalan hati menyebabkan pengumpulan air di dalam perut. Okey, kalau kanser tu merebak ke tulang, boleh menyebabkan tulang patah. Selalunya pesakit akan mengalami sakit belakang dulu. Sakit belakang yang teruk. Sakit belakang yang teruk. Dan lepas tu baru patah yang menyebabkan pesakit boleh lumpuh. Lumpuh, tak boleh berjalan. Dan seterusnya, jikalah kanser ni merebak ke otak, pesakit boleh mengalami awalnya sakit kepala yang teruk, muntah-muntah, dan selepas itu boleh mengalami sawan dan menyebabkan pesakit jadi macam stroke lah, macam tak kenal orang, tak dapat menguruskan diri. Kadang-kadang kita panggil altered sensorium, dia jadi tak sedar, meraung-raung, boleh jadi macam tu. Itu adalah simptom di tahap yang bila kanser sudah merebak kepada organ-organ distant. Okey? Jadi kalau kita tengok, kita tak nak lah sampai jadi macam tu, ya. Kalau kita boleh, kita nak kesan seawal yang mungkin, kesan seawal yang mungkin dengan
cara yang tadilah pemeriksaan sendiri payudara, mengetahui keadaan payudara kita normal atau tidak, mendapatkan nasihat daripada doktor dan pemeriksaan saringan mamogram. Untuk pesakit yang untuk wanita yang lebih daripada 40 tahun, atau jika wanita yang mengalami apa-apa kemuskilan tentang payudara, ada perubahan, saringan adalah lebih awal. Ataupun yang mempunyai risiko macam saya cakap tadi, mak ataupun kakak yang dapat kanser payudara yang awal, saringan sepatutnya adalah lebih awal lagi. Okey? Teruskan. Okey, bagaimanakah untuk mengesan? Dia tak ada shortcut lah untuk breast cancer ni. Dia kena melalui triple assessment ataupun pemeriksaan 3 serangkai. Tak ada cara lain. Okey. Jadi kalau ada yang nak nego, boleh tak kalau kita tak buat ni? Boleh tak kalau tak ambil isi? Tak boleh lah. Dia kena ada 3 serangkai ni. Mula-mula pemeriksaan klinikal, yang kedua radiologi, yang ketiga pengambilan tisu. Barulah kita dapat confirm itu adalah kanser ataupun bukan kanser. InsyaAllah. Okey. Faham ya slide ni? Oh, kenapa yang ni ataupun dekat saya punya je tak keluar yang mamogram? Tak keluar, Kak Kasut pun tak keluar. Kenapa ya? Kenapa? Tak ada juga. Sekejap ya. Hilang dari slide. Tapi kalau tengok Slide asal ada ke Kak Su? slide asal ada. Bila masuk dalam ni tak ada. Kena Kak Asu itu share content, share Unshare, lepas tu share balik. share screen. Sekejap ya. Ini. Nah, pergi slide lain dulu ke Miss? Continue dulu Kak Su. Okay. Ya. Nanti kita tengok apa masalah dia. Okey ke? Setakat ni laju sangat ke? Okey, clear. Okey. Okay. Nak start sini ke? Okey. Nak? Tak yang bawah tu lah. Okey, jadi ni adalah persediaan mamogram untuk kita pesakit buat mamografi. Jadi caranya supaya kita nak kurangkan artifak semasa pemeriksaan tu, jadi kita nak dapatkan image yang elok, yang tak ada sebarang artifak. Jadi caranya adalah kalau kita nasihatkan pesakit untuk mandi tanpa menggunakan sabun, shampoo atau sebarang pewangi, cukur bulu ketiak, tidak memakai deodoran, bedak, makeup atau sebarang wangian, memakai pakaian atas dan bawah berasingan. Senang ya, nanti kalau kita nak arahkan pesakit untuk buang ya, dan membawa filem lama dari hospital lain sekiranya ada untuk rujukan ya. Okey, next. Okey, ini adalah image mamogram, image mamografi. Kalau rakan-rakan tengok dalam yang normal yang hijau tu, yang normal punya, tengok beza dia dengan yang tak normal di sebelah kanan dalam kotak merah tu kan. Yang normal tu nampak serata, tisu serata. Tak ada nampak apa-apa kita panggil keputihan, warna putih kan. Serata, putih pun dia serata je. Sebab payudara tadi kalau kita tengok struktur, dia memang ada isi-isi dia bukan kosong lah. Jadi dia memang ada tisu, tapi tisu tu nampak serata je, tak ada apa-apa yang berkumpul. Kalau kita tengok yang tidak normal, kita akan nampak penerangan kat situ, deposit kalsium. Nampak tak yang dot-dot-dot kecil-kecil yang dekat dengan kawasan putih tu itu adalah deposit kalsium. Deposit kalsium ni dia duduk setempat kalau yang tak normal.
Kalau yang duduk serata tu mungkin normal lah, tapi yang duduk setempat sahaja, dipanggil deposit kalsium. Lepas tu yang seterusnya yang di sebelah kanan tu kita nampak pengumpulan setempat tu nampak putih kan daripada tempat sekelilingnya, tisu-tisu payudara sekelilingnya. Itu adalah ketulan lah. Ya, dan ketulan ni dia ada karakteristik ataupun yang mana kita kata yang ni nampak macam kanser. Kalau kita tengok dia punya tu dia tak sekata, dia ada kita cakap dia bentuk macam star kan, spiculated, dan dia juga menyebabkan struktur-struktur di sekelilingnya berubah. Kadang-kadang kita nampak kulit tu termasuk ke dalam, kita panggil architectural punya distortion. Yang tu juga adalah yang disyaki kanser. Mamografi ini akan dilihat oleh pakar radiologi dan akan diberikan result oleh pakar radiologi. Okey. Sebelum tu saya lupa nak bagi tahu, selalunya mamogram adalah untuk golongan yang berumur 40 tahun ke atas, dan untuk yang muda sikit, umur 30 tahun, 40 tahun ke bawah, kita biasanya suggest untuk buat ultrasound. Ini disebabkan oleh struktur payudara. Struktur payudara kalau yang untuk 40 tahun ke atas, dia lebih senang dikesan oleh mamogram kerana struktur dia lebih kurang dense, kurang padat. Tapi untuk yang 40 tahun ke bawah, sebab struktur payudara yang lebih padat, sukar untuk mamogram cari kalau ada ketulan. Yang senang lagi sensitif didapati melalui pemeriksaan ultrasound. Tapi kebanyakan masa kadang-kadang kita combine ultrasound dengan mamogram ni supaya mendapat keputusan yang lebih sensitif, jitu dan padu sikit. Kalau berbanding satu ultrasound sahaja ataupun mamogram sahaja. Okey, kalau tengok kat sini keputusan ultrasound yang normal di kat atas, kita tak nampak apa-apa perubahan kan. Kita memang ada nampak bulat-bulat tu adalah kelenjar dan lobus, struktur-struktur yang normal pada payudara. Okey. Tapi kalau kita tengok yang merah kat bawah tu dah ada yang abnormal findings. Yang benign, yang ketulan jenis bukan malignant atau bukan kanser, selalunya dia serata dia punya dinding tu. Nampak dinding dia bulat, serata je. Okey, dan tak menyebabkan apa-apa perubahan di kawasan sekitar. Tapi jika kalau tengok yang di hujung sekali belah kanan, ketulan disyaki kanser tu, nampak tak? Dia punya tu macam star, bentuk star kan? Nampak ya? Bentuk star. Sebab kan saya cakap dia punya PA dia suka merebak kan, dia merebak setempat dia makan tisu-tisu di tepi-tepi dia. Itu yang menyebabkan bentuk dia pun macam ni. Ini adalah ketulan yang disyaki kanser dan perlu mendapat perhatian segera. Okey. Selalunya peringkat seterusnya kita akan melakukan pengambilan sampel tisu, sama ada true cut biopsy ataupun fine needle aspiration. Kebanyakan yang kita suspek untuk kanser, kita akan ambil true cut biopsy lah. So jadi kita dapat tengok dalam gambar spesimen tu adalah tisu. Tisu. Kalau aspiration tu selalunya dia adalah fluid saja, ataupun kita panggil cecair sahaja. Tapi yang pesakit-pesakit yang kita tengok daripada ultrasound atau mamogram yang nampak tak elok ni, kita terus akan ambil tisu dan hantar kepada makmal untuk diproses, dilihat di bawah mikroskop, tengok sel ini adalah sel kanser, jenis apa, reseptor apa, kan dia akan bagi banyak maklumat. Okey, jadi kita ni bukan macam Tok Bomo lah. Tok Bomo senang tengok, ni bukan kanser ataupun ini kanser. Kita ni banyak
banyak step banyak step untuk betul-betul confirm dan beri apa kita panggil, kita beri treatment, rawatan yang sebetul untuk pesakit ya. Kita tak boleh main teka-teka ya. Okey. Jika telah didiagnose, sekejap Kak Sus, semula sebelum okey. Jika didiagnose sebagai kanser payudara, tak semestinya kita buang semua payudara. Ada juga untuk kes-kes yang awal yang saya cakap tadi, contoh kes-kes yang kecil, ketulan yang kecil yang peringkat awal, kita masih boleh preserve atau masih boleh buang ketulan dan isi sekelilingnya sahaja. Tak perlu membuang semua semua tisu payudara. Okey? Sebab itu penting untuk kita kesan awal ya, supaya kita boleh bagi choice ni kepada pesakit. Kita boleh bagi pilihan buang ketulan dan isi sekelilingnya sahaja tanpa membuang semua payudara. Okey, kita panggil ini adalah wide local excision. Okey. Seterusnya, kan tetapi jika kalau tengok dalam gambar kat sini, tumor tu, ketumbuhan tu sudah besar kan, sudah besar, sudah kena dia punya dinding otot, sudah kena ataupun sudah ada perubahan kepada kulit. Kita tak boleh dah buat yang buang ketulan dan isi sahaja. Kita terpaksa buang keseluruhan payudara. Kalau tidak, tak selamat. Pesakit mungkin mendapat recurrence, ulangan penyakit tu dengan cepatnya. Ataupun kalau kita buang, kanser tu tertinggal dekat situ, tak habis ya. Sebab tu kita kena keluarkan keseluruhan payudara untuk pesakit yang mempunyai ketulan yang besar. Okey? Teruskan? Okey. Dan kita tadi saya terangkan kan, selalunya 75% anak-anak kepada kanser ni dia akan parking ya, dia akan pergi ke axilla ataupun ketiak. Jadi kita terpaksa juga buang anak-anak dia. Kita tak boleh buang ibu saja, kena buang sekali dengan anak-anak. Jadi semasa kita buat mastektomi, kita terpaksa juga buang kelenjar limfa di bahagian ketiak. Okey, ini adalah gambar agak gerun sikit ya. Gambar pembuangan kelenjar limfa di ketiak. Jadi kosonglah kat situ. Sepatutnya kat situ dia ada lemak kita buang semua. Okey, tapi luka dia, Kasu boleh go back to previous slide. Luka dia sama je. Luka yang ni kan, satu line macam tu. Ini luka selepas operation immediately, tapi selepas dia sembuh, insyaAllah kadang-kadang luka tu tak begitu jelas lah. Okay, next. Okay, untuk sentinel, pernah dengar, mungkin jarang dengar pasal sentinel nodes biopsy. Ini adalah kanser peringkat awal yang kita tak dapat kesan melalui pemeriksaan fizikal ataupun pemeriksaan ultrasound atau mamogram. Kita tak dapat kesan adanya kanser di ketiak. Jadi kita tak tahu sama ada kita nak di ketiak sudah ada kanser atau tidak, sebab dia masih awal. Jadi untuk selamat, kita test dulu. Kita guna sentinel nodes ni, guna alat kita guna gamma probe. Kita guna juga kita panggil blue dye untuk locate, cari sentinel nodes ni. Sentinel nodes ni adalah sentinel pertama. Kalau kita kata dia macam pintu lah, dekat pintu yang jaga. Kalau dia kena, maknanya semua orang kena. Okey. Jadi kita check dia dulu, jaga ni dulu. Jadi kita ambil, kita check, hantar dekat lab. Time tu juga kita hantar dekat lab, pathologist, doktor pakar patologi akan check terus. Semasa operation tu, ada ke tak kanser anak-anak kanser yang kena dekat jaga di kawasan ketiak ni.
Okey, kalau dia cakap okey free, tak kena. Alhamdulillah, maksudnya masih tak merebak ke kawasan ketiak. Jadi kita tidak perlu keluarkan semua notes-notes dekat ketiak tadi. Macam yang gambar tadi kan, tak perlulah. Sebab masih tidak merebak di situ. Tetapi kalau doktor patologi check, okey ada doktor, dekat ketiak ni positif, maka kita terpaksa teruskan keluarkan nodus-nodus di bahagian ketiak tadi. Itulah caranya. Ya? Boleh faham ke? Okey. Jadi ada juga pesakit yang walaupun kanser dia awal, dia punya biji atau keturunannya kecil, tapi payudara dia kecil juga. Jadi kita risau kalau kita buat kita buang sedikit sahaja ketulan dan isi, kita panggil white local excision tadi, kita takut dia punya margin tu tak clear, kita takut ada lagi sel tertinggal. Jadi untuk pesakit macam ni, kita cadangkan kita buang semua payudara, mastektomi, tetapi kita buat balik payudara dia. Terutamanya pesakit yang masih muda kan, kita cadangkan untuk buat rekonstruksi. Maknanya kita buat balik, bentukkan balik payudara sama macam asal. Kita ambil isi daripada belakang ataupun daripada abdomen, daripada perut ni. Jadi dapat dua dalam satu lah, perut pun jadi kempis lah. Abdomen kan. Jadi kita bentukkan balik ya. Okay. Ini ada servis di USM. Kita ada buat operation seperti ini. Okay. Okay, ini adalah rekonstruktif dada. Beza dia dengan rekonstruktif tadi kita bentukkan semula payudara untuk kosmetik, untuk bagi rasa pesakit ada self esteem yang bagus selepas operation kan. Tapi yang ni kita rekonstruktif dada, maksudnya sebab kita tak boleh nak tutup. Kanser dia terlalu besar. Ya, menyebabkan kita tak boleh tutup dada, luka dadanya. Jadi apa yang perlu kita buat, kita kena ambil isi daripada belakang ataupun daripada perut, transfer kepada kawasan yang untuk kita tutup tu. Jadi dia taklah cantik macam breast reconstruction. Sebab yang ini adalah untuk kes-kes yang di peringkat lanjut, di mana kita bila buat operation, kita tak boleh tutup dia punya kulit. Okey, dan seterusnya kanser payudara ni dia panjang cerita dia, tapi saya selalu bagi tahu pesakit kita mesti habiskan. Macam kita makan, kalau kita mau makan sampai kenyang, sama juga dengan kanser payudara. Kalau kita berubat sampai habis ya. Kita tak boleh berubat sampai separuh-separuh. Tak ada nego-nego ya. Jadi ramai pesakit yang telah pada peringkat yang agak lewat, kita terpaksa menjalankan kemoterapi ya. Kalau pesakit yang awal macam DCIS tadi yang sangat-sangat awal, mungkin tidak memerlukan kemoterapi ya. Okey. Dan juga pesakit mungkin akan ada kombinasi kemoterapi dan radioterapi, terutamanya pesakit yang kita buat white local excision, yang kita tak buang sepenuhnya kanser payudara, kita tak buat mastektomi ya. Yang tu wajib menjalankan radioterapi. Sebab yang kita buang adalah yang kita nampak di mata sahaja. Kita tak nampak yang sel-sel kecil-kecil, sel-sel kanser yang tertinggal ataupun yang kita tidak nampak. Jadi kemoterapi adalah kita panggil sistemik. Maknanya dia akan mematikan sel-sel kanser yang berada di tempat lain dalam badan kan, yang merebak, yang melalui limfatik, yang melalui salur darah tadi. Yang tu kemoterapi. Tapi radioterapi adalah yang setempatnya, yang kita tidak pasti sama ada masih ada sel kanser dalam kawasan tersebut ya. Okey. Hormon terapi, tadi kan saya cerita sebab
estrogen adalah makanan pada kanser. Jadi pesakit-pesakit yang mempunyai reseptor positif untuk estrogen dan progesteron, kita akan bagi ubat untuk putuskan efek estrogen dan progesteron ini, ya. Okey. Okey. Jadi selalu pesakit bertanya, saya ni tahap berapa kan, kalau yang ada tu kan. Jadi kita pun kena bekalkan pengetahuan dalam diri kita juga, ya. Jadi dalam Flikat ni kita sediakan juga penerangan mengenai tahap-tahap kanser. Tahap 1 sampai tahap 4. Ya, tahap 1 ketulan yang kecil saja, kurang daripada 2 cm. Bila kita cek di bahagian ketiak, kita masih belum rasa apa-apa, ya. Bila kita cek ultrasound pun belum ada rebakan di kawasan ketiak. Yang ni tergolong dalam tahap 1 dan tempoh kita panggil statistik lah, yang kita tengok di seluruh dunia. Dari dulu sampai sekarang, statistik kadar hidup pesakit dalam masa tempoh 5 tahun adalah 98%. Jadi bila tunggu lama sikit, dia besar sikit. Dia jadi 2 cm hingga 5 cm dan kelenjar sudah mungkin di kelenjar tu dah ada. Kalau ada, kalau kita cek selalunya dia masih lagi boleh, kita boleh goncang-goncang, mobile, kita panggil mobile, dekat ketiak tu. Yang ni adalah tahap 2. Okey, yang ni adalah dia punya kadar, tolak sikit, ya. Kadar tempoh 5 tahun adalah 93%. Okey, tolak. Okey, tahap 3 pula. Ni dah merah dah ni. Dah pink dari tukar merah. Yang ni bila kanser tu dah merebak di bahagian setempat, ya. Macam saya tunjuk dalam diagram tadi, setempat. Ke bahagian dada, tulang ke bahagian otot dada dan kulit ataupun kulitnya. Dan bila kita cek dekat ketiak tu memang dah ada biji, dah fix dah berketul keras dah. Ini biasanya adalah kita kata clinically tahap 3, ya. Secara klinikal dan secara umumnya dia punya tempoh kadar hidup drop jadi 70% sahaja. Okey, bagaimana pula dengan tahap 4? Tahap 4 kalau saya nak cakap awal-awal adalah cuba tengok dia punya kadar tempoh hidup dalam 5 tahun. 28% sahaja. Okey? Jauh sangat beza dengan tahap 1 kan, 98 dengan 28%. Jadi yang ni adalah yang ada distant metastasis, macam gambar yang saya tunjuk tadi, sudah ada yang merebak ke bahagian organ-organ distant. Okey? Okey, so sikit lagi sikit lagi ada beberapa statistik di sini yang kita ambil daripada Cancer Registry 2012 to 2016. Okey, yang ni adalah perbandingan antara seluruh kanser di Malaysia antara lelaki dengan perempuan. Kalau kita tengok perempuan lagi tinggi kanser daripada lelaki secara keseluruhannya. Okey, tak kira mana-mana bangsa, sama sahaja. Kanser di kalangan wanita lagi tinggi daripada kanser di kalangan lelaki. Okey. Terusnya. Okey, yang ini pula adalah statistik. Kita tengok sama juga dalam sepanjang 10 tahun ni tiada perubahan kalangan lelaki dan perempuan, wanita lebih tinggi daripada lelaki. Okey. Okey, alright. Jadi ini adalah statistik kanser yang lazim bagi wanita sahaja. Okey, kita tahulah kan payudara, kolorektal. Kalau dulu masa saya jadi student dulu, cervix CA paling tinggi, bukanlah paling tinggi. Masa tu paling tinggi cervix CA. Masa saya student, medical student dulu, cervix CA paling tinggi. Tapi disebabkan oleh screening, pap smear semua tu kan menyebabkan dapat diturunkan dia punya statistik.
keberkesanan screening ya. Okey. Jadi sekarang ni kat mana-mana pun di seluruh dunia dan juga di Malaysia, payudara adalah number one female killer. Okey. Dan yang replace tempat cervical CA adalah colorectal. Kanser kolon. Makin ramai wanita mendapat kanser kolon. Kenapa? Selalu kita buat postulasi adalah disebabkan oleh perubahan gaya hidup. Kita banyak makan makanan yang ada toksin, yang ada oksidannya, makanan proses yang boleh menyebabkan kanser kolon. Okey, berbalik pula kepada kanser payudara, memang tinggi. Kalau tengok dia start umur 25 dah ada statistik, 30 dah naik, tapi dia peak umur 50 hingga 60 tahun. Jadi untuk golongan wanita 50 hingga 60 tahun, kita kena careful sikit lah. Ya? Sebab insidennya tinggi pada umur sedemikian. Okey. Okey, ini adalah perbandingan antara etnik Melayu, Cina dan India. Kalau tengok Chinese mempunyai prevalent cancer yang lebih tinggi berbanding dengan Indian and Malay ya. Kalau ikut pembandingan etnik di kalangan wanita. Tetapi ada tetapi seterusnya. Okey, ni sama juga. Boleh skip yang ni. Okey, teruskan. Okey, yang ni sama juga. Semua kanser payudara adalah tertinggi, sama ada di kalangan wanita Cina, Melayu dan India. Okey. Teruskan. Kalau tengok dekat sini, perbandingan tahap kanser payudara mengikut tahun pula. Di Malaysia, kalau tengok di seluruh negeri-negeri di Malaysia, tahap 2 adalah paling tinggi, kan? Paling tinggi maknanya ramai yang mempunyai tergolong dalam tahap 2. Tahap 4 tu sama dengan tahap 3 je. Tetapi cuba tengok slide seterusnya. Yang ini saya nak tekankan. Tahap kita di Kelantan ini di Bestari saja. Kalau kita kalau kita combine dengan HRPZ Kota Baru, saya rasa sama saja pembentuk diagnosis payudara tahun 2019 tahap 4 champion di tahap 4. Yang tahap 4 adalah tahap yang advance dan kita punya survival rate adalah only 20%. Okay. Nah, Miss Wan ada masalah. Tak dengar lah suara. Dengar? Okey, dengar. Ada interruption sih. Ada, dengar, boleh dengar. Itu saja sebenarnya, dah habis dah. Kita habiskan dengan kita punya statistik nak menunjukkan bahawasanya concern pengetahuan ini adalah penting supaya kita meningkatkan kesedarannya. Dr. Prof. Johari kita panggil double. So kesedaran ni akan kita applykan, kita amplify dengan pengetahuan kita ada hari ini, insyaAllah. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.